Sekali lagi, Anda bersama Midnight Man with Jane Sander di episode ke-6 musim pertama. Pada malam ini, dua lagi cerita akan dikemukakan. Marilah kita bersama Jaden. Sekali lagi, selamat malam saya mengucapkan kepada anda semua dan terima kasih kerana masih bersama saya di dalam season pertama episod ke-6. Dan pada malam ini saya ada dua lagi cerita untuk dikemukakan untuk anda semua di luar sana. Dan marilah kita pergi ke cerita yang pertama, iaitu pintu yang terbuka dengan sendirinya. Cerita yang pertama ini terjadi beberapa tahun dululah. Semasa itu saya bekerja sebagai seorang pegawai polis bersama dengan Polis K9 unit. Dan pada masa ini yang berlaku ni, saya berada di Chua Chu Kang, di our headquarters lah. Dan ini kejadian telah berlaku pada waktu malam. Semasa itu saya bertugas pada waktu malam. Dan biasalah kita bermula tugasan pada pukul 7.30. Tapi selepas kita fall in semua, dah bersurai semua, jadi kita bermulalah dalam pukul 8.30. Jadi lepas bermula ni, saya terus pergi ke office lah untuk habiskan kerja-kerja saya lah yang ada, seperti membaca email, membalas email dan kerja-kerja lain lah. Dan di dalam kumpulan saya, di dalam tim saya juga ada beberapa pegawai yang bertugas bersama saya. Jadi pada malam itu saya telah dikerahkan untuk menjadi duty officer. Dan biasalah sebagai duty officer saya menjaga security di dalam base. Jadi bersama saya ni ada lagi tiga pegawai bersama saya lah. Jadi pada malam itu setelah kita selesaikan tugasan kita, pada pukul 2 pagi tak silap saya, 2 lebih lah, kita pun bercadang untuk pergi ke belakang bangunan kita ni lah. Ada satu tempat untuk kita duduk untuk bersembang. Selalunya kita memang bersembang di situ lah. Jadi kita bertiga, saya dengan dua lagi pegawai ni, rakan saya, duduklah, minum kopi, bersembang, berbual dan menanyakan khabar lah, dan apa-apa masalah yang kita hadapi lah semasa bertugas. Jadi di sebelah kanan kita ni ada lagi satu bangunan. Bangunan ini di mana terletaknya bilik locker kita yang dikatakan angker. Ya, jadi di sebelah tepi bangunan ni, bangunan sebelah kanan kita ni, ada satu pintu. Dan pintu ini ialah pintu besi. Jadi bayangkan, anda boleh bayangkan berapa beratnya lah kalau pintu besi. Untuk bagi kita sebagai manusia pun, kita sebagai pegawai pun, kalau nak tolak pintu tu, nak buka pintu tu pun memang payah juga. Jadi memang pada malam tu pintu tu memang tertutup lah, selalu tertutup. Dan kita tahu pada malam itu memang tak ada angin, memang panas sangat lah. Jadi kita pun duduk bersembang, berbual, dan tiba-tiba apa yang kita nampak, bukan saya seorang je yang nampak, lagi dua rakan saya ni pun nampak. Pintu besi itu yang berada di sebelah tepi bangunan tu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Pintu tu terbuka dengan perlahan. Dengan perlahan dia pintu tu terbuka, dengan perlahan pintu tu tertutup. Seperti ada orang keluar daripada pintu tu. Jadi kita pun macam terperanjat. Kita tiga-tiga terperanjat. Saya memandang kepada dorang pun memandang kepada saya. Kita tanya sesama kita, Kenapa pintu tu terbuka tak? Jadi yang lagi dua ni pun kata, nampak. Kita memang nampak pintu tu terbuka. Kau nampak kan? Kau pun nampak. Lepas tu kita okey, tak apa. Kita masuk, kita duduk kat dalam. Kita duduk dalam office lagi baguslah daripada kita duduk sini kan. Dan itulah, selepas tu terus kita masuk ke dalam office. Dan
Sehingga hari inilah kita tak pernah bilang sesiapa pun apa yang terjadi pada malam itu. Dan itulah kira rahsia kita bertiga. Tetapi pada malam ini rahsia anda juga. Itulah cerita pertama. Dan mari kita pergi ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua ini pula berlaku semasa saya menjadi seorang jurulatih ataupun trainer di Polis K9 Unit. Dan cerita ini terjadi pada waktu siang, bukan waktu malam ya, pada waktu siang. Dan pada masa ini saya sedang mengambil beberapa pegawai untuk menjalani latihan selama 8 minggu tak silap saya. Dan selama perjalanan latihan ni memang tak ada apa-apa banyaklah yang terjadi. Jadi pada suatu hari ni salah satu daripada pegawai di bawah saya boleh melihat benda-benda yang halus. Jadi sedang kita menjalani satu sesi latihan ini, selalunya selepas latihan kita akan adakan sesi debriefing di mana kita akan berbincang tentang apa yang bagus dan apa yang tidak baguslah dibuat oleh pegawai-pegawai saya ni. Jadi sedang saya memberi debriefing rakan saya ni yang boleh melihat ini benda-benda halus. Dia memang orangnya candi, selalu suka berbual kelakar. Jadi tiba-tiba pada masa itu sedang saya memberi debriefing ni, dia terus senyap. Dan senyap dia memandang ke arah saya. Memang memandang ke arah saya tapi memandang tajam ke arah saya. Jadi saya pun merasa pelik, dan daripada mata dia saya tahu dia memberi isyaratlah bahawa kalau boleh cepat-cepatlah habiskan debriefing ni. Jadi saya pun saya pun dengan pantaslah habiskan debriefing tu, dan mereka pun bersurai. Setelah mereka bersurai ni, saya pun pergi ke rakan saya ni saya pergi ke dia dan saya bertanya kepada beliau, kenapa tadi macam kau pandang aku macam tajam gitu kan? Lepas tu dia pun beritahu saya, ini apa yang dia beritahu saya, tadi sedang kau bagi debriefing tadi kan, dekat belakang kau ada seorang budak perempuan sedang berdiri. Dan budak perempuan ni dia dalam keadaan basah, rambut dia basah, baju dia semua basah. Dan besar kemungkinan dia mati lemas di daerah sinilah mungkin, dia kata. Lepas tu pun saya pun macam betul juga, betul ke? Dia kata dia nampak benda tu kat belakang saya. Lepas tu dia pun rasa macam seram lah kan. Jadi dia pun itulah dia berikan saya isyarat untuk habiskan debriefing. Dan mereka yang tahulah cerita ni memang tahu yang rakan saya ni boleh melihat lah benda-benda yang halus ni. Dan itu bukannya salah satu cerita yang terjadi semasa latihan. Ada juga lagi cerita yang berlaku semasa latihan. Tapi itulah satu-satunya cerita yang paling seram, kerana wanita itu dikatakan mati lemas. Tapi kita tidak tahu, kerana di daerah kawasan camp saya tu, base saya tu memang dulu kawasannya kawasan hutan. Tapi kita tidak tahu sama ada di situ ada kematian di mana wanita mati lemas ataupun tidak, masa dululah kan. Jadi itulah salah satu cerita yang tidak dapat saya lupakan sehingga hari ini. Dan itulah dua cerita daripada saya untuk episod kali ini. Jangan lupa minggu hadapan untuk episod yang ke-7 saya akan kemukakan dua lagi cerita untuk anda semua di luar sana. Jadi kita berjumpa lagi pada minggu depan. Jangan lupa pada hari dan waktu yang sama. Daripada saya ucapkan selamat malam.